Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya beberapa soalan. Ilmu tentang mengenal diri dan mengenal Allah. Soalan saya yang pertama berkenaan dengan, benarkah bila kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan? Dan yang kedua, adakah dengan mengenal diri kita boleh sampai kepada Allah Ta'ala? Lepas tu soalan saya yang ketiga, kenyataan atau bukti yang mengatakan kita tu di mana? Kenyataan atau bukti yang mengatakan kita ni di mana? Bilanya kita ni ada? Sekarang ni kita diperlihatkan, dan sekarang ni kita diperkatakan, dan sekarang ni kita diperdengarkan. Segala apa yang berlaku, gerak dan diam kita, semua datang dari Allah Ta'ala. Jadi minta Ustaz bagi penjelasan, penerangan yang sebenarnya lah, yang supaya saya dapat satu kefahaman yang baik lah pada pagi ni. Baik, saya faham insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang ditanyakan oleh saudara Wahim tadi bagus juga soalannya. Ada hubung kait dengan ilmu tauhid yang saya akan sampaikan sebentar lagi. Yang mana soalan itu mengandungi kekeliruan. Kekeliruan. Yang bertanya, yang sedang bertanya, yang bertanya, yang sedang bertanya, bolehkah kita sampai pada Ta'ala, kita mengenai Tuhan ma'rifatullah? Tetapi orang ni dia misgestik. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil terlepas pandang. Ataupun you never ask for it. Atau juga dia panggil tidak mengambil satu tindakan percakapan dia. Perkataan dia. Yang mana tukang kata, bolehkah kita tu? Siapakah yang sedang berkata, bolehkah kita? Siapa? Bolehkah kita sampai kepada Allah Ta'ala? Yang ditanya tu, yang kedua, pengertian yang kedua. Saya nak tanya balik, siapa yang sedang berkata? Yang berkata, bolehkah kita? Ataupun soalan yang kedua lagi, apakah kita ni wujud? Dia soalannya seolah-olah macam itu kah? Adakah kita ni sebenarnya kita tak wujud? Tukang kata kita tak wujud tu siapa? Kita tak wujud. Kita tak wujud. Yang sedang berkata kita tak wujud, yang tu dipertikaikan. Anda sudah bercakap yang kedua. Kalau saya biak-biakkan lagi, lama-lama sampai ke nombor 1000 pun anda belum tak faham juga soalan. Ni yang pertama, yang kedua ni pun dah anda pergi nombor 2, lama-lama melarat yang ketiga. Tu tukang kata tu. Namanya syirik khafiyul khafi ilal khafi. Yang inilah yang kita akan pertikaikan sebentar lagi. Jadi sehubung dengan jawapan yang soalan ditanya pada saya ni, kita masuk kepada satu penjelasan yang pertama, ulasan ceramah saya yang pertama pada pagi ini, yang mana tajuk dia begitu penting jugalah, kerana dah yang lama-lama saya berceramah tu tak berapa, kemungkinan tidak berapa jelas kurang faham. Saya ulang. Iaitu tajuk dia kekeliruan yang amat sangat tentang ilmu tauhid. Juga dia panggil lalat merah. Lalat merah ni kalau kita kata lalat, kalau dia makan apa yang dia makan, apa dihisap, itulah darah bagi dia. Tapi di sini dicakapkan oleh Imam Al-Ghazali rahimakumullah, Hujjatul Islamiyah yang termasyhur, iaitu dalam kitab buku yang keduanya, Ihya Ulumuddin, tentang lalat merah. Macam tu di dalam buku kedua. Dipengertiankan dengan lalat merah ni manusia lah. Orang macam kita lah. Tetapi Imam Al-Ghazali menjelaskan lalat merah. Arti lalat merah ni, dia bercakap, dia kata, dia buat mana sahaja terhadap yang dia di mana saja yang dia hadap, dia bercakap.
Dia berjumpa, dekat tempat dia berjumpa, dekat tempat dia bercakap, itu saja yang dia bercakap, hal yang setempat. Dia tidak mengambil asas ilmu daripada Al-Quran dan hadis. Asas ilmu daripada Al-Quran dan hadis. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalu min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Ini surah An-Nur. Al-Mana Ta'ala menjelaskan, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalu min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu atas kamu mereka itu daripada semua manusia, supaya manusia ni mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala anjurkan Al-Quran itu sebagai mata pelajaran, iaitu ilmu tauhid. Kebanyakan manusia tidak mengambil kepahaman daripada ilmu tauhid yang sebenar. Jadi kekeliruan. Kedudukan yang saya dengar lah, kebanyakan yang telefon, tanya melalui telefon, yang datang berjumpa dengan saya, ataupun yang dah lama berjumpa dengan saya, dah lama kenal dengan saya, mencerita tentang hal mengenai diri, mengenai Allah Ta'ala. Ini satu perkara yang begitu, bukan keliru, kebingungan akal, kebingungan ilmu, kebingungan akal, kebingungan ilmu. Yang mana Allah Ta'ala anjurkan dalam Al-Quran, yang pertama sekali diutus dengan Jibril AS kepada semua manusia. Dia termasuklah Nabi-Nabi sebagai Rasul, dan Rasul-Rasul dan sahabat-sahabat, tabi'in pengikut-pengikut sampai kepada kita di generasi yang sampai sekarang ni. Tak boleh kata terakhir, sampai kita sekarang ni masih lagi mengikuti jejak langkah apa yang diajarkan, ditujukan oleh Allah Ta'ala. Hanya sahaja disuruh mengucap kalimah tauhid. Apakah itu tata bahasa yang terkandung di dalam tata bahasa asyhadu an la ilaha illallah itu? Kerana bahasa asyhadu an la ilaha illallah itu, tata bahasa dia itu, dia ada balaghah, ada mantik, ada bayan, ada irsyad wa ta'dib, ada susunan, ada tarkib dan ada tertib. Dimulai dengan huruf alif, atau juga dipanggil isim ana, alif nun alif isim ana. Syahadu tu bahasa dia, tafsir nahwu dia panggil mudhari', isim mudhari', ada ya depan tu, dibuangnya ya tu, dimasuk didaramkan supaya bahasanya lebih efisien, lebih elok, lebih senang, lebih sesuai sebutannya. Jadi bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. An tu bahawasanya huruf lam lil taukid, al tu supaya mengukuh penekanan cakap, supaya kamu mengambil kukuh perjanjian ikrar bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Perkataan ini disuruh mempelajari, memahami apa yang dikata di sini. Bukan suruh pergi mengenai diri, mengenai Allah Ta'ala, apa itu diri, di mana diri, siapa aku di mana nyawa aku, di mana roh aku, di mana aku menghadap, aku serah diri kepada Allah Ta'ala. Ini sudah satu kepincangan. Sebab itu saya kata tadi, kebingungan yang amat sangat. Kitab-kitab yang mengulas hal-hal ini sudah tolak Quran. Banyak kitab-kitab seperti mana kitab Kasful Asrar, Usul Taqid, Darun Nafis. Ini kitab-kitab ni jelas-jelas terang-terang menolak Al-Quran. Lain Quran suruh buat, lain Quran jelas menjelaskan, dan juga hadis. Lain pula dia bacanya, dia fikir lain-lain. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang terdapat dalam kitab-kitab Usul Taqid dan Darun Nafis ini. Siapa kenal diri kamu ni ditulis, dikarang oleh satu orang bijak pandai Israelian, supaya mereka ni nampak apa yang dia cakap. Dia cakap berputak-putak belit. Aku menghadap jiwa aku, roh aku. Tukang kata aku menghadap ni dia tak petikai. Aku kata aku menghadap tu. Dia petikai dia hadap tu. Dia petikai hadap tu. Aku kata, aku dia tak petikai aku tu dia tak petikai. Jadi di sini Allah Ta'ala menyuruh setiap individu mengambil penyaksian, juga mempelajari penyaksian, suruh mengenal penyaksian, suruh lihat apakah itu asyhadu an la ilaha illallah, apakah asyhadu an la ilaha illallah tu apa. Tata bahasa ini dia tidak mempelajari, dia pergi cari benda lain. Jadi di sini kalau dikatakan orang ni menolak Quran pun boleh jugalah dikatakan menolak Quran.
Dalam Quran menyuruh setiap individu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illal azizul hakim. Dia tidak mengambil di sini. Diarahkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia siap mengambil mata pelajaran daripada Al-Quran. Nampak terang, nampak jelas, nampak amatlah keliru. Itu sebab saya bagi namakan tajuk ni lalat merah ataupun kekeliruan yang amat sangat tentang memahami ilmu tauhid yang sebenar-benarnya. Tidak ada asli ataupun tidak ada keaslian, tidak ada original, tidak original lah kata di bahasa orang budak-budak, original. Original tak ada langsung. Dia tidak mempelajari asyhadu an la ilaha illa tu apa? Ilaha tu Tuhan. Alif lam lam ha illallah tu Allah, hurufnya lain-lain berbeza pengertian, dan diarah kalimah ini disuruh diperintah kamu setiap individu mentiadakan Tuhan melainkan Allah. Jadi kalau sampai kesudahannya di akhir sekali melainkan Allah tu, orang yang menjawab melainkan Allah tu juga pun tak betul juga. Apa sebab dia suruh mendalami pengertian syirik tu? Didatangi orang Yahudi jumpa Rasulullah, dia tanya Rasulullah, apakah langit dan bumi dicipta oleh Allah Ta'ala? Bangsa siapa menjawab langit dan bumi dicipta oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya perkataan itu bukan kata mengelirukan, tertipu. Sebab apa di sini jadi macam itu, tuan-tuan? Padahal langit dan bumi dicipta oleh Allah Ta'ala. Bila ditanyakan kita siapa mencipta langit dan bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah, pasti kamu akan jawab Allah. Jawab Allah pun di ujung akhir ayat Al-Mu'minun mengatakan, qul, katakan pada mereka yang mengatakan Allah, 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 jawabnya Allah. Sesungguhnya mereka itu bukan kata kekeliruan, menipu, tertipu. Di manakah mereka sekalian tertipu itu? Jika ditanyakan kamu, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah, kepunyaan siapakah yang berada di muka bumi ini, pasti kamu akan jawab Allah. Ila akhir ayat dijawab oleh Rasulullah melalui ilham atau daripada wahyu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya barang sesiapa yang mengatakan Allah, tak betul, tertipu. Kenapa jadi macam tu? Jawab Allah pun tertipu. Kerana tukang kata Allah tu tak selesai. Allah, tukang kata tu. Dipertikaikan di sini, saya menyuruh anda mempelajari syirik. Syirik ada 3 jenis. Pertama syirik jali, kedua syirik khafi, yang ketiga khafiyul khafi ilal khafi. Belajar baik-baiklah syirik jali, syirik terang. Yang kedua syirik terlindung sedikit. Yang ketiga lagi terlindung ataupun ilal khafi. Ini dia suruh mengenai diri, mengenai Allah. Ini kekeliruan yang amat sangat. Tanya pula mana diri, mana sebenar-benar diri, apa itu diri. Kalau pokok, mana pokok ni, pokok mempelam. Ni tak dekat mana pergi pokok mempelam. Pi mahkamah mana pun tuan-tuan ditunjuk inilah pokok mempelam. Kenapa kamu jadi macam ni? Kekeliruan yang amat sangat, teruk keliru macam ni. Beberapa tahun yang dulu, saya beri contoh kepada tuan-tuan, pernahlah saya jumpa dengan salah sahabat saya di stesen Medan Kit tu. Lamalah dulu Medan Kit tu ada jual ayak tebu depan tu. Orang yang jual ayak tebu tu nama dia Syed Abdul Rahman. Syed Abdul Rahman tu pun dah mati dah. Tinggal anak isteri dia lah kot yang ada pun. Saya salah seorang membantu dia memisin ayak tebu. Dia dah habis kerja petang, kemas kini kita habis waktu ni pukul 2, pukul 3 tu sibuk. Pukul 4, pukul 5, pukul 6 tu habis tak payah mesin dah. Duduk saya saja, adalah kawan-kawan pak cik saya ni, Syed Abdul Rahman ni. Beberapa perkara tanya sembang, saya dengar lah. Bila saya dengar soalan-soalan tu, dia kemukakan soalan-soalan tu, melarat soalan tu menuju sampai kepada saya, tanya saya. Sekarang aku nak tanya hang. Mana maksud tu? Dia tanya saya. Mana maksud tu? Hang tunjuk maksud tu. Saudara ni nama apa? Saudara ni dia kata saya nama dia habaq nama dia Khalid. Jadi kamu pada nama Khalid, saya pada nama Khalid. Kalau pi di mahkamah dia akan panggil Khalid, kata Mansur bin Ibrahim. Nah, saya lah. Tak ada macam kamu punya mereben ni. Yang hang tanya ni mereben-reben. Allah Ta'ala pun tanya macam tu. Ini Mansur bin kalau perempuannya bin Aminah. Kalau mak saya, bapak saya lelaki bin Ibrahim. Samalah hang Khalid.
Bin apa Khalid ni? Inilah Khalid. Tiada ada tunjuk Khalid. Di mana nak tunjuk dekat mana Khalid? Bila tunjuk ni kulit, kamu kata tunjuk tangan, hang kata tangan. Mana Khalid? Ini kekeliruan yang amat sangat. Ini tidak boleh macam ni, tuan-tuan belajar ni keliru. Kalau kita pergi ke pasar beli ikan, saya nak beli ikan sekop. Saya nak beli ikan bawai, saya nak beli ikan tenggiri. Perlukah saya tanya ikan tenggiri ni siapa yang tangkap ikan tenggiri ni? Pukat bot ni nombor berapa? Tangkap ikan ni sungai mana, laut mana? Perlukah saya tanya? Tak perlulah tanya macam tu, remeh-temeh, teruk-teruk macam tu. Sekadar keperluan saja. Ikan, saya nak beli ikan sekilo, ikan sekap. Saya beli ni ikan, ni ikan sardin. Jenis-jenis ikan. Tak perlulah tanya bot tu nombor berapa, lesen tu nombor berapa, teruk-teruk macam tu. Jadi pertanyaan di sini mengelirukan, amat mengelirukan. Lagi dia tanya saya, apa sebab alif tu tak ada titik? Apa pasal ba tak ada titik? Saya jawab, asli lagi pun huruf hijaiyah ni memang macam itu. Alif barisnya letak di atas fathah dipanggilnya a. Kalau di bawah dipanggil kasrah. Ba dia letak je baris di atas dipanggil ba. Kalau letak di bawah dipanggil kasrah. Kalau letak dua di atas dipanggil an, fathatain. Kalau ba pula dipanggil ban, kasratain dipanggil bin. Kalau dia double macam koma dua tu dia panggil double tu dia panggil marfu'. Dia panggil dhammatain. Bunyi dia bun. Jadi an, in, un. Jadi bahasa tata bahasa memang aslinya seperti itu. Kamu nak tahu, kamu nak tanya, nak faham macam hang faham ni. Allah Ta'ala tak suruh macam tu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tak suruh macam tu. Kamu mengaji buat mengeliru buat apa? Asyhadu dia suruh belajar. Asyhadu tu cukup lah. Diperintahnya Allah Ta'ala supaya dia oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihi malaikat rasul-rasulnya sampai kepada kita sekarang menyuruh kita mengambil penyaksian. Anda pasti tak boleh lari sama sekali. Anda mesti mengambil penyaksian. Apa saksi yang anda hendak menyaksikan? Aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Soalan ini tak terjawab. Kebanyakan, bukan kata orang bodoh-bodoh, kebanyakan orang-orang yang di atasan umurnya 40, 50, 6 tahun pun tak tahu nak saksi itu apa. Nak menyaksi apa? Dia hanya tahu kata aku nak saksi tiada Tuhan yang disembah. Dia buh bahasa sembah. Bahasa sembah pun tak ada di sana. Dia pandai-pandai tambah lagi. Ustaz dia ajak dia macam tu. Dengan ustaz dia pun serupa. Jadi aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perkataan aku nak saksi. Sebagai contohnya kita nak buat nasi minyak, bahan-bahan nasi minyak, resipi-resipi nasi minyak ada semua. Kita baca saja resipi dia. Cara-cara buat tu mesti kena ada. Apa perbuatan-perbuatan asyhadu, aku nak saksi itu? Qauli, qalbi, fi'li mesti ada. Tuan-tuan menyaksi itu mesti ada qauli, qalbi, fi'li. Kena menyaksi, aku nak saksi. Orang yang sedang mengambil penyaksian ni, dia sedang menyaksi mentiadakan Tuhan melainkan Allah. Mesti ada kerja-kerja dia. Di sini tidak mempelajari. Saya amat jelas saya dengar. Kerana yang menelpon saya setiap hari sejak saya buat ceramah dalam YouTube dan Facebook apa semua ni, tanya saya tentang nak saksi. Bila saya tanya tak faham. Ada juga memuji-muji saya. Baguslah Ustaz Mak Isa buat macam ni. Saya amat faham lah. Saya amat bersetujulah. Bersetuju tu macam mana? Saya tanya dia balik. Dia kata dia daripada Tok dia, Tok Wan dia dah lama dia belajar ilmu tauhid ni. Lebih kurang macam inilah. Kalau lebih kurang saya nak tanya. Asyhadu atau aku nak saksi yang macam mana? Udah dia tak tahu jawab. Dia pakai bin pak turut saya saja. Janganlah jadi pak turut macam itu. Belajar betul-betul lah. Biar reti betul-betul. Aku nak saksi ni, nak saksi macam mana? Tiada Tuhan ni, tiada Tuhan yang macam mana? Illallah ni, illallah yang macam mana? Sesungguhnya tuan-tuan kalimah tauhid ni ada rukun dia. Pertama rukun dia faham, mesti bagi faham, belajar bagi faham. Iqrar dengan lidah, tasdik di hati, lakukan ia dengan perbuatan. Syarat sah sempurna dia itu dengan nafi dan isbat. Sempurnanya dengan jazam yang putus. Membinasanya syahadah ni 10 perkara. Kena mempelajari baik-baik perkara ni. Ini tidak belajar ilmu tauhid, belajar mengenai diri, belajar mengenai apa, mengenai Tuhan. Ini satu kekeliruan yang amat teruk. Itu sebab saya namakan tajuk pada hari ini semut merah. Arti ada lalat merah. Arti lalat merah ni dia orang jenis orang panggil lalat. Dia suka cari benda-benda yang salah. Benda-benda yang buruk. Lalat tu benda-benda yang kotor. Dia sebarang suka hinggap. Tapi dia manusia. Panggil dia lalat merah. Begitulah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Orang tu manusia tu Imam Al-Ghazali qiyaskan di dalam kitabnya. Buku yang kedua Ihya Ulumuddin. Dikatakan lalat merah.
Lalat tu makna orang tu manusia elok lah. Tapi lalat ni suka benda-benda yang busuk, kelakuan-kelakuan yang tak elok. Yang dilarang tu dia pergi buat. Dia pergi ikut perkara-perkara yang dia terlarang tu. Tak ada mengambil penyaksian melainkan Allah, dia suruh mengenai diri. Tidak ada arahan di sana dalam Quran. Tuan-tuan belajar ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baik kepahamannya, sampai nafi dan isbat, sampai jadi penyerahan tu jadi elok. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, ataupun la haula wala quwata illa billahil azim, ataupun illallah, sampai menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Lebih, tuan-tuan, lebih lagi daripada mengenai diri. Lebih sungguh mengenai Allah Ta'ala pun lebih. Tak dapat bahasa nak dikhabarkan. Tak boleh nak dihabak. Signifikan ni saya tak boleh habak dengan kata-kata bahasa biasa. Orang-orang yang sampai saja faham ilmu tauhid, hendaklah tuan-tuan mempelajari ilmu tauhid dengan sebaik-baiknya. Seandainya tuan-tuan tidak memahami ilmu tauhid, tuan-tuan pelajari juga ilmu yang huru-hara. Saya panggil huru-hara lah. Suruh mengenai diri, mengenai Tuhan. Tuhan bukan Allah. Allah Ta'ala tak suruh mengenai Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah tu bukan hadis, bukan dia tu, tak ada. Bukan suruh macam tu. Pertama sekali Allah Ta'ala utus Rasul-Rasul suruh menyampai, suruh mengucap, suruh mempelajari ilmu tauhid. Dan Nabi Muhammad sendiri menyampai ilmu tauhid. Saya mengambil masa 13 tahun untuk menyampai, untuk memberi kepahaman kepada orang Arab yang degil, yang dah teruk, melarat ni dah jadi teruk. Jadi hamba kata benda. Rasulullah mendidik, memujuk mereka ini dengan kitab. Dengan kitab Al-Quran, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, supaya mereka ni lebih faham, lebih efisien, lebih baik lagi. Sekarang hari ini saya dapat soalan-soalan yang bukan menyinggung perasaan, menyinggung Quran. Menyinggung soalan-soalan ni, amalan-amalan ni menyinggung Quran, menyinggung hadis. Bukan menyinggung saya. Menentang Quran, menentang hadis. Bukan menentang saya, menentang Allah Ta'ala. Lain Allah Ta'ala suruh buat, lain mereka buat. Banyak tuan guru mempelajari, mengajak tentang ilmu mengenai diri. Sehingga mengenai diri ditanya macam ni, mana maksud ni? Ini satu soalan gila. Kalau kita pi di mahkamah, panggil nama saya Mansur bin Ibrahim, nombor IC saya, angkat tangan, saya lah. Inilah, tak ada soalan-soalan dibuat macam tu. Di mana-mana pun macam itulah. Di sisi Allah Ta'ala pun macam itulah. Tak ada panggil macam dia panggil tu. Awak teruk sangat ni mengenai diri macam tu. Belajarlah asyhadu, aku naik saksi ini. Allah Ta'ala perintah supaya kamu mengambil mata pelajaran, iaitu daripada Al-Quran. Bukan mengambil pelajaran daripada mengenai diri. Ataupun mengaji ma'rifatullah. Tidak ada. Tu salah, sama sekali salah. Kontaklah di mana-mana laluan Quran, di mana-mana laluan hadis. Tidak ada sama sekali menyuruh setiap individu terlebih dulu mengenai diri, terlebih dulu mengenai Allah Ta'ala. Tidak ada sama sekali ilmu yang seperti ini. Di mana anta ni rengkuh-rengkuh, sodok buat juga ni. Allah Ta'ala larang ni, kenapa sodok juga ni. Orang Kedah kata sodok, terkam buat benda yang salah ni. Kenapa buat macam ni? Perhatilah baik-baik. Kalimah tauhid tu disuruh mempelajari mata pelajaran ilmu tauhid. Kenapa anda lari jauh, lari yang amat sangat, terpesong yang amat sangat? Kenapa saya kata ni? Kenapa? Mengapa? Kerana soalan ni dituju kepada saya. Yang amat dahsyat. Saya dengar beberapa kali dah. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan pengertian-pengertian ataupun kata-kata yang supaya kamu mengambil pengertian. Di dalam surah Allah Ta'ala menjelaskan, walaqad anzalna walaqad zara'na alaikum libasan yuwari sawatikum warisa walibasu taqwa wazalika khair zalika min ayati la'akum yadhakkarun. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum ya Bani Adam. Allah Ta'ala katakan kepada manusia, kenapa kami beri pakaian, kamu tidak juga mau mengambil pakaian yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Iaitu pakaian biasa dan juga pakaian taqwa. Kenapa jadi macam ni? Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Kami sudah pun beri pakaian kepada kamu, yakni pakaian iman, pakaian Islam, pakaian taqwa, tapi kamu masih juga lagi penyelewengan tetap berlaku. Anda masih juga pergi ke tempat-tempat yang salah. Anda masih lagi memahami cara yang salah, perkara yang amat mengelirukan.
Di sini perkara-perkara yang tak senonoh berlaku. Yang mana penjelasan-penjelasan Allah Ta'ala begitu amat kukuh lagi kuat. Sehingga Allah Ta'ala katakan, Hadaiqa zata bahjatin 66 ayat 6. Kebun-kebun yang tidak berpagar. Zata bahjatin ni ladang-ladang ataupun kebun-kebun balak-balak. Kamu tak payah minta pun Allah Ta'ala sediakan. Hadaiqa zata bahjatun 66. Ayat 60 surah An-Namli. Kebun-kebun yang tidak berpagar, kami curahkan air hujan. Sebab air hujan itu menumbuh segala semua. Kami sediakan untuk kamu pesarana-pesarana hidup. Tetapi kebanyakan kamu tidak mengambil kepahaman yang baik. Dan Allah Ta'ala peringatkan juga kepada kamu. Surah Al-A'raf ayat 172. Walaqad zaru'na li jahannama katsiran minan nasi. Allah Ta'ala kata kami sediakan bagi manusia tu, jin dan manusia, walaqad zara'na li jahannama katsiran jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaikal an'ami bal hum adall ulaikumul ghafirun. Kami sediakan satu neraka, yang mana neraka tu untuk mengisi manusia dan juga jin. Ingat baik-baik ni, bukan jin duduk lautan. Jin ni berbangsa manusia lah juga. Kullukum li Adam wa Adam min turab la adami wal ajami illa bitaqwa. Bukan jin jadi orang halus duduk lautan. Kebanyakan untuk guru ustaz-ustaz memahami, jin dah duduk lautan pula. Jin menghasut orang. Jin tu macam iblis pula. Dia kata jin tu macam iblis. Jin macam hantu yang rumit. Tak boleh nak ditengok. Tak boleh lihat. Ini kepahaman-kepahaman yang mengelirukan. Yang kata tu ustaz, orang bawah ikut habis lah. Yang dicakap oleh ustaz ni, kami sediakan neraka jahanam untuk memasukkan jin dan manusia. Kerana kami buat manusia, kami buat jin ni, walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami buat hati, tetapi mereka itu la yafqahu, mereka tidak mengambil pengertian daripadanya, pada hati yang kami buat tu. Walahum a'yunun, kami buat mata, mereka tidak pergunakan mata untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Walahum adhanun la yasma'una biha, kami perbuatkan telinga pada mereka itu untuk dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat kami. Mereka menolak, tidak mengikut ayat-ayat kami. Ayat kami, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa pakai aku mengenai diri yang lain pula? Ayat kami, asyhadu an la ilaha illallah. Pada pakai aku man arafa nafsahu faqad arafa. Itu bukan ayat kami. Ayat Allah Ta'ala bukan macam tu. Isyawat ni bongong toroi min sodok serapuk buh pok. Tak betul ni. Mengaji macam ni. Lara-laruk teruk macam ni tak boleh ni. Mengaji biarlah betul. Jadi kebanyakan mereka ini kullu ulaik kal an'ami bal hum adallu ulaikum ghafil. Kebanyakan mereka itu seperti binatang yang berkeliaran, ghafilun, lalai sungguh, macam teruknya. Kepahaman-kepahaman ini menjadi amat keliru. Saya bawa lagi satu contoh kepada tuan-tuan, penafsiran-penafsiran yang berlaku pada hari ini, sehingga ada sebuah kitab, tajuk kitab tu dinamakan Menyaksi Allah Ta'ala. Ni siapa menyaksi ni? Ni pelik betul cakap ni. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 sampai 174. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kadzalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dan ingatlah ketika mana kami mengeluarkan, wa idz akhadha rabbuka min bani, keturunan Bani Adam, bukan keluar pada perut ibu tu dia tak petikai yang tu. Ni sekarang ketika mana anda matang umur anda sekurang-kurangnya 15, 16, 17, 18 lah kalau nak kira. Nak kira betul-betul mengikut kejadian asal ya, ketika anda berumur, tarikh mula diberanak sampai 15 tahun. Dimaaf kesalahan anda buat apa pun tak disalah. Meningkat saja 16 tahun, anda disuruh mempelajari ilmu tauhid, anda disuruh mengambil penyaksian. Ketika itu zuhurihim zurriyatahum, ayat ni tafsir macam itu. Ada setengah ustaz mentafsir dalam perut ibu buat perjanjian dah.
Mana ada akai? Islam bukan macam tu. Islam ada balaghah, ada mantiq, ada belayan, ada akai semua. Boleh bila dengar penyaksian, hai manusia, hai budak kecil, aku nak tanya hang saksi ni aku ni Allah kamu. Apa dia sebut Tuhan? Tuhan bukan ada. Allah Ta'ala bukan nama Tuhan. Lagi keliru, sebab itu saya namakan tajuk yang pertama di atas tu lalat merah. Lalat merah ni manusia saya suka cari benda yang karut, benda salah sebut. Kalau dekat Allah Ta'ala dia sebut Tuhan. Ini orang ni lalat merah lah. Ni teruk ni. Panggil ke orang ni bang sebut saja Allah Ta'ala, ya Allah, hai Tuhan ku. Tu lalat merah lah tu. Imam Ghazali kata dia ni berbangsa lalat merah. Tak faham, tak reti, tak mau membeza, tak mau perbezaan. Sedangkan ada Furqan perbezaan. Kenapa disamakan ni? Mangkuk. Tahu mangkuk isi sup, isi sayur tu. Sama dengan kasut. Tak betul. Kita sudu dekat-dekat lah juga. Jauh sangat ni. Tuhan Allah Ta'ala. Tuhan ni benda je objection. Objektif boleh pegang, boleh sentuh. Itu Tuhan. Alihati qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kata bapa Ibrahim, wahai Ibrahim, hang kenapa hang benci sangat dengan Tuhan kami? Tu alihatakum, Tuhan mereka itu. Tapi dalam Quran ni khususiyah dicakap macam tu. Ilaha dia tak guna ilahun, ilahan, ilahin. Kerana dia hukum dia tafsir nahwu di situ dia panggil wairu mansurif, dia khusus cakap di situ. An tu lil taukid, lam tu lam nasab, tu lam jinsiyah, nasab jinsiyah, berketurunan. Dia tidak boleh sama sekali bersetuju dia ada. Mana dia larang. Macam tu. Dia tegah nahi, tak boleh sama sekali. Macam tu perkataan dia. Tak boleh. Teruk ni larang, kodok kening ni. Tak boleh. Macam tu makna dia. Illallah istighnaf, maknanya kecuali melainkan Allah. Melainkan Allah tu pun kesudahannya akhir pemikiran Allah pun ada kata akhir Allah tu pun kena akhir kalam sampai jadi la hurufin wala sautin wala kalam. Itu dia ucap sehingga akhir. Sambung baliklah kita tajuk kita tadi. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi nak mengeluarkan, nak menzahirkan anda ketika anda dalam kegelapan. Apa nak dipaham anda kegelapan ni? Tak faham, tak reti, tak tahu, tak mau belajar, sombong, bongkak, degil, bahlul, tengin. Lagi apa selain bertengin lagi? Penabaran, kuat pemerah, merapu, buang masa. Tapi mana sembang merapu. Tengok benda yang karut, boleh berjam-jam. Sembang benda mengarut, boleh sembang berjam-jam. Sembang pisah benda yang tak sonoh, berjam-jam boleh. Tapi mail ilmu tauhid, bangkit sapu tu belah. Sembang ilmu tauhid, tak reti sembang langsung. Tak sembang benda-benda karut. Punji cangkui dia cak boya pun 3 hari 3 malam. Cangkui dia cak boya, dia puji 3 hari 3 malam, tuan-tuan. Punya teruk. Pokok pisang dia tanam, dia puji 3 hari 3 malam, tak habis lagi dia boleh cerita. Dia tak mau cerita, ilmu tauhid ni tak mau. Dapat bini baru lagi cerita, lagi teruk. Dapat anak pertama, anak sulung, menanglah anak dia tu masuk universiti. Dia sanggup tahan, pergi mana? Pergi kedai belikan. Alhamdulillah apa? Anak aku dapat masuk universiti Kolej Islam. Ya ke? Saya bukan tak bersetuju, alhamdulillah lah. Tapi yang tu hang nak abang. Tak payahlah abang yang tu. Hang yang tak tahu ilmu tauhid tu. Assalamualaikum, saya nak belajar ilmu tauhid tak? Dia nak habang anak tu mendewa-dewa, mengagung-agung. Ini semua ni menggelap, membangga-bangga diri, tunjuk, tertonjol-tonjol. Itulah wujudnya keupayaan anda yang sombong bongkok. Gelap, bodoh, sombong inilah nak keluar pada gelap, nak keluar. Laksana bagaikan dikatakan zuhurihim. Wa iz akhadha rabbuka min bani, kami nak mengeluarkan, dan ingatlah kami nak ketika mana kami nak mengeluarkan keturunan Bani Adam ni, menzahirkan supaya terang. Kalau tak zahir, dia duduk dalam gelap. Dia duduk dalam bengong, dalam tolol, dalam tuli, dalam pekak badak, dalam sombong apa, tak tahulah macam-macam nama lagi dah panggilan orang Melayu ni. Sombong, pekak badak, tuli, tungau, teruk, apa semua, bantai, macam-macam nama orang-orang bodoh ni panggil macam-macam. Tak dengar kata lah, hang tuli teras lah. Jadi kita nak mengeluar orang tuli teras ni. Pekak teras. Teras kan kayu tu teras. Kuat. Jadi nak habak dia bagaikan qiyas cakap. Bodoh, tuli, pekak badak, teras. Teruk sungguh. Nak bawa keluar orang ni lah. Ketika mana kami nak bawa keluar orang ni dalam kegelapan bodoh sombong teras tadi ni, kami mengambil penyaksian. Segera kami tanya.
Suruh menyaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Macam tu. Bukan suruh tanya budak dalam perut, tanya budak kecil, tanya umur 14, tanya umur... Tak boleh. Matang dulu. Sama juga Nabi Ibrahim menganjur soalan tanya kepada anak dia Ismail ketika dia palama balarah, ketika dia lihat balik matang cukup layak bertanya, baru dia aju soalan kepada anaknya Ismail. Macam itulah Allah Ta'ala buat ni. Allah Ta'ala tanya dalam surah ini pun sama juga ketika mana Allah Ta'ala mengenai penyaksian ni. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhrihim ni umur dah ketika mana? Ayat 172, ayat 172 sampai 74. Ketika orang ni matang umur dia 15 tahun, layaklah menerima ilmu tauhid, tapi dia tak belajar. Dia belajar benda-benda yang lain. Dia belajar benda-benda yang menyombongkan diri dia sehingga dia berderhaka dua bapa pun ada, menderhaka keikanan pun ada, melarat sampai menderhaka kepada Allah Taala pun ada. Jadi nak berkeluar orang inilah alas bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabbi? Bukan Tuhan. Rabbi tu jangan buah makna Tuhan tu salah. Alastu bi rabbikum, buah makna Tuhan. Jangan ikut pengarang tu musannif tu. Musannif gila, kita gila. Musannif Tuhan kata Tuhan, musannif kata batu, kita batu. Dia tak mengaji tu tata bahasa yang betul. Alastu bi rabbik. Alastu bi rabb. Adakah alastu bi rabbikum qalu bala? Adakah tidak kamu mengenali, memahami, aku inilah mendidik kamu, pendidik kamu. Macam tu. Akalah aku ni Tuhan kamu. Tuhan patung. Tuhan berhala. Awak tongang-tongai sodok macam ni. Jangan sama. Kan tu dia suruh belajar kalimah tauhid ni berapa kali. Saya dah ulang ni. Saya nak ulang ni. Setiap kali habaq, saya nak abang ilmu tauhid ni. Bukan apa, supaya bagi sikit hati kat saya. Sikit hati apa ya? Sikit hati dalam Quran. Apa menentang Allah Ta'ala. Saya geram sungguhlah orang duk samakan Tuhan dengan Allah Ta'ala ni. Ilaha sama Allah Ta'ala. Pada depan saya ni, saya kata, hang awak ni, kai hang makan apa ni? Hang tak makan nasi betul-betul ke? Hang makan tai ke? Ni belajarlah elok. Allah Ta'ala suruh mentiadakan Tuhan, dia mengadakan Tuhan. Allah Ta'ala kata tiada Tuhan, dia bersetuju dengan Tuhan. Apa tongang-tongeng main serodok sempuk serbu macam tu? Orang Kedah atas serbu tangkap muat. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah Ta'ala, bukankah kamu saksikanlah aku, tengokkanlah aku. Saksi di sini bukan tengok mata terbeliak macam ni. Allah Ta'ala suruh menyaksi. Syahidna, apakah segala sesuatu yang berada di dalam muka bumi luar dalam ni kepunyaan sesiapa? Allah Ta'ala tanya. Ayat ni ada hubung kait dengan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Jika ditanyakan kamu siapakah yang mencipta langit dan bumi, Allah Ta'ala tolong jawab dalam ayat ini, pasti kamu akan mengatakan aku. Surah Az-Zumar, surah Al-Zumar. Sambung surah lagi Al-Mu'minun, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Kepunyaan siapakah setiap perkara yang berada di muka bumi ini, ila akhir ayat. Sampai ke akhir ayat, kamu akan jawab Allah, Allah, Allah. Penghabisan Allah Ta'ala menjelaskan. Qul, katakan pada mereka yang mengatakan Allah, 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 melainkan Allah, Allah. Samalah juga zikir Allah, Allah tu pun. Dari segi syariat boleh kata Allah, Allah, Allah. Boleh kan, tak boleh kata. Tapi mafhumnya bagaimana? Sampai faham yang sebenar-benar melainkan Allah tu bagaimana? Kata Allah tu pun, jawab Allah tu pun, Allah Ta'ala tengking balik. Kamu semua ni tak faham. Dia jawab dalam tu, tertipu. Kenapa jadi tertipu? Jawab Allah pun tertipu. Jadi berarti di sini kena habiskan syirik tu baru tak tertipu. Anda yang sedang berkata langit dan bumi dicipta oleh Allah Ta'ala. Anda yang sedang berkata tu siapa? Itu namanya syirik khafiyul khafi ilal khafi ilal khafi ilal khafi. Ataupun cakap kampung, cakap Melayu yang mudah, tukang kata. Tukang kata, tuan-tuan oi. Tukang kata tu tuan-tuan kena petikai. Tak tahu, tak faham, mai jumpa saya nak abang. Tukang kata itulah syirik. Tukang kata asyhadu tu. Tukang kata tu. Tukang kata tu tuan-tuan kena ambil bai'ah dengan saya, belajar dengan saya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami suka kamu menyaksi yang perkara yang sebenarnya.
Au taqulu, ataupun kamu buat dengan alasan-alasan yang lain. Nenek-nenek moyang kami, tok-tok kami, bapak-bapak kami, semua tok-tok guru, ketua-ketua kampung kami dah lama dah faham macam tu. Kata sudahlah tiada Tuhan. Tambah tiada Tuhan di semua melainkan Allah. Sudahlah, kata sudah, tak payah ada mana-mana lagi. Kamu nak buat alasan macam itu pun tak boleh. Mesti kamu faham baik-baik. Wahai Allah Ta'ala, campakkanlah ke neraka. Janganlah campak kami, orang nenek moyang kami lah salah. Nak buat kesalahan macam itu pun tak boleh. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Macam itulah kamu nak buat alasan. Kami tak salah, yang salah pemerintah kami, tok-tok kami, orang yang menguasa di atas kami, mereka lah salah lah mereka itu. Jadi di sini tuan-tuan, saya bentangkan syirik di sini pada pagi Jumaat ni, 21 hari bulan ni, mengambil kesimpulan hari bulan ni, saya bermurah hati, ringankan mulut saya, ingin habaq terus menerus kepada tuan-tuan lah. Syirik ada 3 jenis, syirik jali, syirik khafi, khafil khafi ilal khafi. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat dapat menerima seruan saya ini dengan kelembutan hati, dapat sambut menerima soalan walaupun saya bercakap lorat Kedah, tata bahasa Kedah. Saya tak erti nak cakap bahasa-bahasa persuratan biasa ni, saya tak tahu, saya gunakan lorat Kedah lah. Orang Kedah cakap macam kasar, sebenarnya itulah bahasa mereka. Tapi tak ada dalam Malaysia melarat maki hamun, tapi keras-keras saya tekan cakap sungguh-sungguh lah pada tuan-tuan ni, supaya tuan-tuan lebih faham, lebih efisien, lebih lagi masuk, dipanggil lagi bahasanya, dipanggil bahasa kanda, boleh masuk kefahaman yang baik. Jadi di sini anda disuruh mengambil penyaksian yang sebenar, yang mana Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aratna al-amanata 'ala as-sama' wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ataupun wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Atau kita tengoklah hadis-hadis yang lain, antu addul amanata ilal haq, serahlah kembali amanah kepada yang punya hak. Cuma dia amanah saja kepada kamu. Yang ini perlu anda petikai, gunakan bahasa perlu, keperluan anda dalam bab ilmu tauhid ni, yang mana Allah Taala ajukan soalan ini. Sesungguhnya inna, kami gunakan bahasa inna, kami ajukan kepada langit dan bumi, mereka tidak sanggup menerima amanah itu. Yang dimaksud dengan amanah itu adalah diamanah kepada langit. Sebagai contohlah, hayat langit, hang peganglah kudrat. Langit kata tak boleh. Iradat, hang ambil pakailah iradat. Iradat pun kami tak boleh pakai. Ilmu pun langit kata tak boleh. Aku nak pakai ilmu tak boleh. Hayat, aku nak buat hayat nak kira umur tak boleh juga. Samak, mendengar pun aku tak boleh terima. Samak tak boleh juga. Basar, melihat, aku nak melihat apa, aku tak boleh, aku tak ada mata. Kalam berkata-kata, tak perlu juga. Aku nak tambah hakil lagi tak boleh, kata langit dengan bumi. Jadi kelayakan di sini manusialah tuan-tuan yang layak menerima. Setelah manusia terima kelayakan tadi, amanah tadi, maka jadilah manusia itu maha zalim, maha sombong, lagi maha mudah. Ini yang ada dalam Quran, dia bagi mata pelajaran supaya kamu mempelajarinya. Kenapa kamu tidak mempelajari ilmu ini? Saya jelas beberapa kali dah pula tuan-tuan. Yang pergi cari ilmu lalat merah tu nak buat apa? Mengenai diri mana? Betul mengenai diri, mengenai Tuhan. Siapa suruh? Tak ada tuan-tuan. Ya awak dah ni makan kerabu tak bergaram ni, makan nasi, makan kopi, minum kopi tak bergula ni, gila bin mabuk tu. Awak jadi teruk macam ni. Allah Ta'ala tak suruh ni. Siapa saja saya kata yang hubung kait dengannya ni, sila telefon saya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, tak suruh. Kenapa ni apa mengamuk teruk sangat? Lain suruh buat, lain kamu buat. Lain Allah Ta'ala suruh buat, lain kamu buat. Tidak ada dalam Quran. Kamu directly tengok dalam Quran. Tidak ada. Allah Ta'ala tak suruh ilmu tuan-tuan buat macam tu. Usul-usul taqid tu, lempak ke longkang semua tu. Ambil Quran dan hadis tu. Usul-usul taqid. Buat apa pengarang tu yang susah tapi duk baca. Buat apa? Aku mengadap dada aku, Kaabah aku pada Baitullah. Tukang kata aku adab tu, siapa dia tu? Tu. Syirik tu anda tak petikaikan. Syirik tu anda tak petikaikan. Aku kata, aku mandi, aku berjalan. Tukang kata aku tu. Tu. Aku berjalan, aku kata, aku mandi, aku. Bagaimana penyelesaiannya? Tu. Saya buka sehabis-habis. Seluas-luasnya kerana umur saya pun
Setelah 73 tahun saya pun dalam keuzuran. Kalau saya tak khabar juga pada tuan-tuan mata pelajaran ni masuk kepada semua tuan-tuan, kemungkinan tuan-tuan tak lepas syirik khafiyul khafi ilal khafi. Kemungkinan banyak manusia di Malaysia ni mati dalam syirik. Akan wafat dalam syirik. Kalau dia pergi tawaf pun, tawaf bertelanjang. Allah Ta'ala jelas dia pergi tawaf telanjang. Kerana tidak memakai pakaian yang sebenar walaupun pakaian zahir biasa. Oleh itu, saya seru lagi sekali pada tuan-tuan yang jadi mata pelajaran dalam Quran adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan pertama sekali mengenai diri. Itu tak ada. Mata pelajaran tu tak ada dalam Quran, tak suruh pun. Pertama-pertama suruh mengenai diri tak ada. Dan hadis pun tak ada. Jangan buat main-main perkara tak ada. Duk bersungguh-sungguh sampai nak marah-marah orang, nak tengok orang, jangan. Ada satu orang ni naik angin dengan saya. Naik angin apa ni? Hang marah kat aku ni. Allah Ta'ala tak suruh, tak ada dalam Quran. Hang abang jelas Quran yang sebenarnya. Oh, dia kata dalam bahasa, kita alih bahasa Melayu lah. Hang beralih bahasa apapun, Allah Ta'ala tak suruh ilmu macam tu. Allah Ta'ala suruh ni, naik saksi ni. Aku naik saksi ni, siapa aku naik saksi ni? Ni. Aku naik saksi ni macam mana? Macam mana nak buat sehingga anda faham? Anda dapat ilmu kepahaman yang baik. Iaitu syirik jali, syirik khafi, khafiyul khafi ilal khafi. Sehingga berlaku pada Sayyidina Umar pada satu ketika ni, saya nak buat kisah yang berlaku pada Sayyidina Umar pada satu masa, satu ketika, yang mana dia setelah selesai mendengar adik dia baca Quran, dia ulang kali balik, dia tanya mana hang dapat perkataan ini daripada Muhammad, bawa aku jumpa Muhammad ni, cara ringkas ni. Setelah sampai depan Muhammad, ya Muhammad, aku ingin memeluk Islam, kata Muhammad. Hang lebih faham, hang lebih tahu. Kalau ibarat sekarang ni seorang pemuda ni pensyarah lah, hampir-hampir jadi dekal lah makna pelajaran yang dia belajar ni. Umar ni sebelum dia Islam, pemuda yang berpelajaran, berilmu sungguh. Wahai Umar, hang ucap sajalah bahasa tu, hang lebih tahu, hang lebih faham, lebih arti. Maka Umar pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas dia kata saja, Muhammad sambung cakap, ya Umar, wa ba'da dhalik. Selepas hang kata asyhadu tu, ma